Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bicara Muhajir, dibawakan kepada anda dari Muhajir Haramain. Baik, apa itu Bicara Muhajir? Bicara Muhajir ini ialah program terbaru anjuran Muhajir Haramain. Jadi di rancangan ini kita akan membicarakan topik-topik isu-isu semasa yang berkaitan dengan perjalanan umrah dan ziarah. Kalau siapa yang ada perancangan nak buat umrah, nak ziarah, okey, jadi ni rancangan yang sesuai untuk anda lah. Okey, kita bawakan topik-topik yang terkini, isu-isu, masalah-masalah dan sebagainya lah. Okey, jadi dengan bersama dengan saya hari ini ialah CEO Muhajir Haramain, Ustaz Muhammad Ridwan Tan. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik. Okey Ustaz, nak tanya sikit lah. Okey, jadi kita mula-mula ni ramai dekat luar sana masih belum tahu apa itu Muhajir Haramain ni. Boleh Ustaz terangkan sikit? Baik, Muhajir Haramain ke bicara muhajir? Muhajir Haramain dulu. Muhajir Haramain dulu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan kepada pengurusi bicara pada hari ini, ya, iaitu rakan saya, iaitu Tuan Haji Akmal. Jadi alhamdulillah, sebelum saya menjawab persoalan Tuan Haji, jadi dengan saya untuk memperkenalkan diri dahulu, ya. Saya Muhammad Ridwan Tan bin Abdullah, ya, selaku pengarah urusan untuk syarikat SYM Al-Amin Travel. Jadi SYM Al-Amin Travel ini lebih dikenali sebagai Muhajir Haramain. Jadi sebenarnya Tuan Haji, Muhajir Haramain ini sebenarnya adalah merupakan brand untuk syarikat kita, iaitu SYM Al-Amin Travel. Jadi nama syarikat SYM Al-Amin Travel, brand kita untuk produk pengisian umrah dan ziarah, haji dan juga pelancongan, kita brandkan sebagai Muhajir Haramain. Jadi kenapa kita memilih Muhajir Haramain itu sebagai brand kepada syarikat? Sebab Muhajir Haramain, muhajir dia bermula dengan perkataan muhajir terlebih dahulu. Muhajir bermaksud orang yang berhijrah, ataupun lebih spesifik adalah orang yang berhijrah ke arah kebaikan. Jadi kita memilih perkataan muhajir ini atas dasar dua sebab. Sebab yang pertama adalah contoh apabila kita pergi, ya, menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Setiap orang umat Islam di Malaysia khususnya yang ingin nak pergi tunaikan umrah dan juga ziarah. Jadi apa tujuan sebenarnya untuk kita pergi menunaikan umrah dan juga ziarah? Jadi tujuan kita pergi menunaikan umrah dan juga ziarah yang pertama adalah untuk kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji bagi yang mampu. Jadi dalam haji tersebut dan juga termasuk dengan umrah, sebab hukum menunaikan umrah juga adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi sana bukan sahaja untuk beribadah, untuk menunaikan umrah, tetapi malahan kita pergi sana untuk ziarah sekali. Ziarah apa? Ziarah tapak-tapak, tempat-tempat yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Di tempat itulah bermulanya, ya, sejarah kepada Islam. Bermulanya sejarah kepada segala-galanya. Jadi kita pergi ke sana untuk memahami, mengambil pengalaman dan memahami sejarah Islam itu sendiri. Contoh antara tempat-tempat yang kita akan pergi, ya, kita akan pergi tapak maulid, tapak rumah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan pergi melihat perkampungan Bani Hashim, perkampungan kepada keluarga
Nabi SAW. Kita akan melihat tapak rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kita akan melihat tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita akan melihat Masjidil Haram dan juga Kaabah itu sendiri, yang di mana ia merupakan masjid yang pertama yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Kita akan melihat juga Jabal Abi Qubais, yang di mana menjadi jabal ataupun bukit yang pertama yang Allah jadikan semasa Allah menjadikan muka bumi ini. Selain daripada itu, contoh kita akan melawat tapak-tapak contoh Masjid Quba. Masjid Quba yang di mana Nabi sampai, tempat yang Nabi sampai sebelum Nabi memasuki Madinah semasa peristiwa hijrah. Kita akan melihat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan rumah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu proses pencarian sirah-sirah Nabi yang kita pelajari selama ini, dan dengan perjalanan tersebut dia membawa kesan kepada hidup kita. Dan sebab kenapa kita menamakan dengan muhajir, sebab supaya apabila kita pergi menunaikan ibadah umrah dan ziarah, kita menjadi seorang yang berhijrah. Berhijrah ke apa? Berhijrah ke keadaan yang lebih baik. Berhijrah ke keadaan yang lebih bagus. Dengan kita perjalanan ini, kita lebih menghayati agama kita sendiri, iaitu agama Islam, dengan harapan bahawa perjalanan ini dia membawa kesan kepada hidup kita selepas kita balik daripada ibadah umrah dan juga ziarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dinamakan sebagai muhajir? Sebab kita semua adalah kita yang mencari agama, kita yang cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita semua adalah muhajir. Dan in fact, ahli-ahli kita yang di dalam muhajir Haramain ini, kita semua, termasuk Tuan Haji, termasuk saya sendiri, kita juga orang yang berhijrah, seperti saya adalah mu'allaf, kan. Saya pernah berhijrah. Jadi oleh sebab itu dinamakan sebagai muhajir. Dan Haramain pula, Haramain adalah dua tanah haram. Jadi muhajir Haramain, orang yang berhijrah ke arah kebaikan di dua tanah haram, muhajir Haramain. Wallahu a'lam. Baik. Begitulah dia. Mendalam sungguh sebenarnya maksud nama di sebalik muhajir Haramain ini. Okey. Baik. Sebenarnya seperti yang Ustaz cakap tadi, perjalanan hijrah seseorang itu, okey, maknanya dalam perjalanan itu hidayah itu perlu dicari. Dia tak akan datang sendiri bergolek, ya, betul Ustaz? Betul. Okey, jadi perjalanan itu pun bergantung kepada usaha seseorang itu. Okey. Baik. Macam yang Ustaz bagi tahu tadi. Okey. Jadi perkara-perkara yang perlu kita tahu, okey, sebelum berangkat ke tanah suci, dan macam-macam benda lagi lah yang biasanya akan bila orang pergi umrah ni, dekat sana akan diceritakan benda-benda ni semua. Okey. Jadi kita ni sebagai travel agent lah, okey, yang menguruskan bakal-bakal tetamu Allah ni. Jadi kenapa kita ni sampai ada talk show sendiri ni, Ustaz? Okey, baik. Jadi sekarang ni kita berbicara tentang bicara muhajir. Ya. Okey. Bicara muhajir seperti apa yang telah beritahu dari Tuan Haji Akmal di awal mukadimah tadi. Bicara muhajir ini kita memberikan info-info yang terkini, info-info yang terkini kepada para penonton, bagi mereka yang bercita-cita ataupun yang berhajat ataupun dalam persediaan untuk nak pergi menunaikan umrah. Jadi kadang-kadang kita perlu membuat persediaan yang sebaik mungkin, sebab terutamanya daripada segi fizikalnya, daripada segi mentalnya, dan juga kita juga perlu memahami daripada segi perundangan, SOP dan juga sebagainya. Contoh di Saudi, SOP kadang-kadang sentiasa berubah, jadi keadaan cuaca dan juga macam-macam lagi lah. Jadi kita perlukan dengan slot ataupun segmen bicara muhajir ini, dengan harapan kita dapat menyalurkan informasi yang terkini kepada para penonton, pada masa yang sama, memberikan tips-tips dan ilmu-ilmu yang berkaitan, dalam keadaan yang santai, agar kita dapat melakukan persediaan yang terbaik sebelum kita pergi menunaikan umrah. Baik. Okey, jadi
Macam kita pun selalu tengoklah kadang-kadang dekat social media kan, dekat Facebook, kadang-kadang orang duk bising. Sebab kadang-kadang apa ni undang-undang regulation ni kadang-kadang selalu bertukar, kadang-kadang apa tu orang marahkan travel agent kan, kenapa gitu begini. Jadi betul ke Ustaz orang kata ni apa undang-undang regulation ni di Saudi ni selalu bertukar? Ya ke gitu kan? Kenapa jadi macam tu Ustaz? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kadang-kadang di dalam bidang ini kita ada banyak perkara sebenarnya yang di luar daripada kita punya control circle. Maksudnya perkara-perkara yang terjadi yang kita tidak mampu untuk nak kontrol, ya, iaitu terutamanya perkara-perkara daripada segi regulation ataupun SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Saudi yang kadang-kadang sentiasa berubah. Saya ambil satu contoh yang benda-benda yang kita rasa kecil tapi kadang-kadang akan dipertikaikan oleh para jemaah, ya. Contoh seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni, Air Zam-Zam ni Ustaz, kalau tak dapat boleh jadi gaduh Ustaz. Kalau tak dapat boleh jadi gaduh. Itulah cuba bila setiap kali bila pergi umrah, saya akan pesan, ya, kepada para jemaah, ya, insya-Allah kita akan cuba, ya, usaha yang sebaik mungkin. Tapi kita tak janji, ya. Contoh kadang-kadang seperti air Zam-Zam, bagi yang mereka yang menggunakan visa umrah, mungkin mereka boleh mendapatkan air Zam-Zam lah, insya-Allah, tak ada masalah. Tapi macam sebelum-sebelum ni, ya, kebanyakan daripada industri memang menggunakan visa ziarah, ya. Visa ziarah ini iaitu visa pelancong. Bila kita menggunakan visa pelancong, ya, kadang-kadang di airport Madinah boleh bawa balik air Zam-Zam. Kadang-kadang tak boleh. Tiba-tiba dia boleh, tiba-tiba dia tak boleh. Kadang-kadang di airport Madinah tak boleh bawa balik. Kalau kita balik melalui airport Jeddah boleh. Kadang-kadang kalau kita balik daripada airport Jeddah tak boleh. Balik melalui airport Madinah dibolehkan. Jadi contoh benda yang sekecil ni dia sentiasa berubah. Jadi kita pun kena tengok keadaan semasa pada ketika itu. Itulah ada satu perkara-perkara yang contoh yang kita tidak mampu untuk nak kawal benda tu. Okey, jadi tu salah satu daripada topik-topik yang banyak kita akan bincangkan. Contohnya macam ni, Pak, air Zam-Zam kan, ya, ramai yang tak tahu. Jadi itulah tujuannya kita buat program Bicara Muhajir ni, Ya, kan, betul. untuk menyampaikan maklumat kan, keadaan-keadaan terkini apa yang sedang berlaku di Saudi. Baik Ustaz. Okey, jadi selain daripada tu kita ada banyak program di Muhajir Haramain. Di antaranya salah satu ialah kursus umrah kita yang famous tu Ustaz. Okey. Jadi Ustaz, biasanya kursus umrah ni sejam 2 jam dah siap. Tapi kita punya kursus umrah ni panjang lain macam. Okey. Macam mana tu Ustaz? Baik. Okey, insya-Allah, ya, kita akan cuba, ya, sebaik yang mungkin, ya, untuk menjadikan kursus umrah ni sebagai rutin. Maksudnya di Muhajir Haramain hampir setiap minggu, setidak-tidaknya dalam sebulan tu ada 2 kali sekurang-kurangnya, ya, di lokasi-lokasi yang berbeza kita mengadakan kursus umrah. Jadi apa yang specialnya berkaitan dengan kursus umrah ini adalah kursus umrah yang kebiasaannya 3-4 jam sahaja, tapi kursus umrah kita adalah bermula daripada jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Kenapa panjang macam tu? Sebab kita nak pastikan bahawa para jemaah yang bakal pergi menunaikan umrah dan juga ziarah ini memahami betul-betul apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka akan hadapi, ya, the whole process. Jadi dalam kursus umrah kita bukan sahaja memberikan kursus tersebut dalam teori. Kita berikan dalam teori, kita berikan juga daripada falsafah, hikmah di sebalik kita menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Kemudian teori berkaitan dengan hukum hakam, dan juga kita akan melakukan simulasi. Simulasi iaitu praktikal. Jadi memberikan praktikal, memberikan gambaran penuh
apa yang akan dilakukan, apa yang akan dihadapi oleh para jemaah bermula, kita akan buat praktikal simulasi. Bermula kita berada di lapangan kapal terbang, menaiki kapal terbang di mana kita hendak berniat ihram sampai kita selesai melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya tahallul sehingga kita selesai ibadah umrah kita. Jadi daripada segi penerangan pula, dia akan diberikan secara terperinci bermula daripada 3 bulan sebelum kita nak pergi menunaikan umrah, apa yang kita nak lakukan. Sebulan sebelum kita menunaikan umrah, apa yang kita nak buat. Seminggu sebelum, malam sebelum tolak, hari bertolak. Perjalanan kita, sepanjang perjalanan kita kebiasaannya 12 hari 10 malam di Mekah dan juga Madinah sehingga kita balik ke Malaysia. Oh, Alhamdulillah. Okey, macam itulah banyak macam-macamnya input yang kita nak bagi. Okey, kita akan berehat sekejap. Sementara tu tengok video ni. Video apa? Video khusus umrah. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Baik, selamat kembali ke Bicara Muhajir. Okey, semua dah tengok kan video tadi khusus umrah kita. Alhamdulillah, memang dahsyatnya. Okey, banyak input-input yang kita bagi. Okey, jadi minta ustaz lah kan, sementara kita ada ustaz kat sini. Jadi ustaz minta nasihat lah sikit kan kepada viewer-viewer kita tu, penonton-penonton semua. Kalau ada apa ustaz nasihat untuk dia orang ni, sama ada yang bakal tetamu Allah ni ataupun yang belum bercita-cita lagi ni, macam mana ni ustaz? Ada sikit pesanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebagai satu perkara lah yang sering kali saya pesan kepada para jemaah, ya, terutamanya semasa kursus umrah, kebiasaannya. Dan tidak kisahlah sama ada kursus umrah ataupun program-program yang kita buat di Muhajir Haramain, sama ada kursus umrah ataupun sesi taklimat ataupun seperti yang kita buat sekarang ni, Bicara Muhajir ini. Satu perkara yang saya sering pesan adalah perjalanan umrah kita. Betul, kita apabila kita menunaikan umrah, maka umrah kita bermula daripada saat kita berniat ihram sehingga kita selesai tahallul. Maka itu adalah perjalanan umrah kita. Tapi sebenarnya perjalanan umrah kita bukan bermula daripada kita niat sahaja. Perjalanan kita menunaikan umrah adalah bermula daripada saat kita berazam, kita ada cita-cita, kita ada kemahuan ataupun niat kita nak pergi menunaikan umrah pada suatu hari nanti. Perjalanan itu bermula daripada saat tersebut. Ianya mungkin 3 bulan sebelum, ianya mungkin 6 bulan sebelum, ianya mungkin 1 tahun sebelum. Jadi persediaan perlu dibuat dengan sebaiknya. Persediaan daripada segi rohani, persediaan kita daripada segi jasmani, ilmu yang berkaitan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan manusia. Semua itu perlu dibuat persediaan. Tapi persediaan itu perlulah dibuat melalui ilmu. Dan ilmu hanya boleh didapati melalui kita cari dan kita belajar. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang ingin menunaikan, ada hajat untuk menyampaikan diri kita ini ke tanah haram Mekah dan juga Madinah untuk kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji sekalipun, persediaan itu bermula daripada sekarang, tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan dan puan ada rancangan untuk nak pergi menunaikan umrah pada tahun hadapan. Tapi persediaan itu kita perlu meletakkan diri kita dalam kondisi nak pergi ke tanah haram bermula daripada sekarang. Jadi belajarlah ilmu yang berkaitan. Saya bagi sebagai akhirnya, saya bagi satu contoh. Contoh kita tahu bahawa apabila kita berada di sana, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang Allah jemput untuk sampai ke tanah haram, yang duduk di hadapan Kaabah,
Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi itu tidak bermakna kita kumpul dosa banyak-banyak dan kita bawa ke sana. Untuk kita sampai ke sana, kita perlu menjadi tetamu Allah. Kita perlu menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sampai ke sana. Jadi apa persediaan yang perlu kita buat supaya Allah jemput kita? Sebab tidak ada daya dan kuasa daripada kita, melainkan segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat persediaan yang terbaik, yang sebaik yang boleh, supaya insya-Allah Allah jemput kita dengan rahmat Allah. Allah jemput kita sebagai tetamunya di bumi Haramain. Wallahu alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz yang luangkan masa untuk kita hari ini. Jadi semoga mudah-mudahan usaha kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira sebagai amal soleh. Ustaz Ya, insya-Allah. Okey, baik. Okey, jadi begitulah episod 1. Jadi kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang, di mana kita akan membincangkan pula topik umrah di hujung tahun. Ni musim sejuk. Musim sejuk, jadi kita akan bincangkan apa persediaan-persediaan yang akan dilakukan. Okey, bagaimana keadaan cuaca sebenarnya dekat sana, rupanya macam mana. Okey, jadi kita akan bincangkan daripada di episod yang akan datang. Baik, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.